Selamat sejahtera kepada para penonton. Saya Dr. Nitesh. Bersama kita ada Prof. Isati dengan Dr. Daya. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam program Buat Bicara yang sangat istimewa. Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberi sokongan kepada video kami. Hari ini kita bertuah kerana berpeluang untuk mendengar perkongsian dan pandangan daripada panel-panel yang berwibawa tentang aliran pemikiran moral. Isu ini amat relevan dan penting untuk kita bincangkan, memandangkan ia memberi kesan yang besar terhadap masyarakat kita. Saya yakin melalui buat bicara ini, kita semua akan dapat banyak ilmu yang berharga serta pandangan-pandangan yang baharu yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, saya mengajak semua hadirin untuk bersama-sama mengikuti perbincangan ini dengan penuh minat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panel dan hadirin yang sudi meluangkan masa untuk hadir. Semasa bual bicara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat pada kita semua. Jadi dalam bual bicara ini, kita akan membincangkan tentang 4 aliran pemikiran moral. Antaranya adalah emotivis, intuitionist, rationalist dan juga naturalist. Dalam slot pertama ini, saya akan memberikan sedikit pandangan saya berkaitan moral. Jadi, daripada pandangan saya, moral itu bermaksud satu tingkah laku ataupun perbuatan yang betul ataupun yang salah. Saya rasa setiap individu perlu ada moral ini pada diri sendiri kerana ia akan membantu mereka untuk membuat perbuatan yang betul ataupun salah pada sesuatu situasi yang tertentu. Jadi, Prof. Izati, saya nak tanya, daripada pandangan Prof, apakah maksud moral? Terima kasih Dr. Nitesh untuk soalan yang menarik. Bagi saya sangat setuju dengan apa yang Dr. Nitesh katakan dan saya mahu tambah sedikit. Moral ni dia ialah satu pegangan dan ajaran yang diajar untuk kita semua. Contohnya macam moral yang baik, moral yang jahat kan. Dari situ kita tengok normal ni, moral ni memang kita belajar daripada kecil lagi. Sebab memang dah dididik daripada kecil oleh daripada prasekolah kan. Dan korang macam kita orang belajar pendidikan Islam dan korang belajar pendidikan moral, betul? Betul. Daripada sini kita nampak ya sebenarnya pendidikan Malaysia ni dia cuba untuk mengajar kita ni tentang moral, etika dan sebagainya. Dan selain itu bagi saya lah kan, moral ni dia sangat melibatkan tentang sosial. Dia akan berhubung dengan masyarakat kan. Itulah dia moral bagi saya. Okey. Satu penjelasan yang agak baik dan juga tepat. Seterusnya saya nak tanya, Dr. Daya, apakah pandangan anda tentang moral ni? Pada pandangan saya, moral ni adalah nilai-nilai yang baik yang mana perlu ada dalam diri seorang manusia, tidak mengira agama atau bangsa. Sebab moral ni adalah salah satu sikap kita lah, sikap yang baik dalam sesebuah masyarakat. Jadi bila adanya moral ni, bila adanya nilai moral ni dalam diri masyarakat, sebuah komuniti tu akan aman, damai dan harmoni lah. Dan seterusnya kita sebagai seorang individu juga akan menjadi seorang insan yang lebih berguna kerana mengamalkan sikap-sikap nilai moral ini. Terima kasih Dr. Daya, satu penjelasan yang agak baik juga. Jadi saya rasa moral ni agak penting pada seseorang individu dan juga setiap pelajar juga. Sebab itu dekat mana-mana sekolah pun ada pendidikan agama dan juga pendidikan moral. Sebab seperti yang Prof. Izati kata tadi, moral ni kita belajar daripada sejak kecil, sejak kita jadi budak kecil. Jadi saya harap pendidikan agama serta pendidikan moral ni akan lebih membantu setiap individu untuk membentuk satu insan yang baik dari segi diri sendiri mereka. Okay. Seterusnya saya nak mengalih kepada pemikiran moral.
Daripada pandangan saya, pemikiran moral ini merujuk kepada satu proses pemikiran yang digunakan untuk menilai sesuatu yang dianggap sebagai betul ataupun salah, baik ataupun juga buruk dalam tingkah laku seseorang. Pemikiran ini melibatkan pertimbangan terhadap prinsip etika, nilai dan norma sosial untuk membuat satu keputusan moral. Pemikiran moral ini sering kali berkait rapat dengan kesedaran individu tentang tanggungjawab, keadilan, kebebasan dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Melalui pemikiran moral ini, seseorang dapat membezakan antara tindakan yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan berdasarkan standard moral ataupun situasi yang tertentu. Jadi, Dr. Dayang, saya nak tanya Doktor, apakah pandangan doktor berkaitan pemikiran moral ni, dan juga adakah pemikiran moral, tadi kan kita tengok tentang moral, betul? Jadi adakah pemikiran moral ni agak penting untuk setiap individu? Pandangan saya, pemikiran moral ni sangatlah penting bagi setiap individu kerana dengan pemikiran-pemikiran moral ni kita dapat menentukan bagaimana cara kita untuk membuat suatu keputusan. Jadi bila adanya pemikiran moral ni, kita dapat membezakan keputusan-keputusan yang kita lakukan tu sama ada melalui pemikiran yang seperti mengikut emosi iaitu emotivis, ataupun pemikiran yang mengikut kepada logik dan bukti-bukti yang sahih seperti pemikiran rasionalis lah. Jadi keseluruhannya bagi saya pemikiran moral ni memberi impak yang besarlah kepada seorang individu agar semua keputusan yang dibuat tu adalah keputusan yang bijak dan keputusan yang dibuat secara terbukalah dengan pemikiran-pemikiran yang ada dalam pemikiran moral ini. Terima kasih Dr. Dayang, satu penjelasan yang baik. Prof. Izati, ada tak apa-apa pandangan yang Prof ingin nak bagi tahu? Terima kasih untuk soalan itu. Bagi saya lah kan, empat pemikiran moral ni sangat penting dan dia ada dia punya tugas fungsi-fungsi dia. So macam naturalis ni ialah sesuatu yang semula jadi. Sesuatu yang dia ada ni tanpa kita belajar pun. Dia macam common sense kan. Yang kedua ni ialah intuitionalist ni, dia ikut gerak hati kita. Daripada situ nampak walaupun dua ni berbeza tetapi dia ada kegunaan ni yang berlainan. Yang ketiga ni ialah emotivis. Tanpa emotivis ni, tanpa gerakan daripada kita punya perasaan ni, mungkin kita punya etika ataupun kita punya moral tu takkan bergerak dengan sendirinya. Dan yang keempat ialah rationalist. Rationalist ni ialah salah satu tunggang untuk ketiga pemikiran ni. Itu pandangan saya. Okay, terima kasih Prof. Satu pendapat yang agak baik juga. Okay. Jadi seperti Prof kata tadi, Prof juga bagi sedikit penjelasan tentang aliran-aliran pemikiran juga. Jadi izinkan saya untuk mengalir ke slot seterusnya. Slot seterusnya adalah tentang aliran-aliran pemikiran moral. Seperti yang saya kata tadi, aliran pemikiran moral terbagi kepada empat, iaitu naturalist, intuitionist, rationalist dan juga emotivist. Jadi empat aliran pemikiran moral ni agak penting untuk setiap individu dalam membuat sesuatu keputusan menggunakan pemikiran moral. Jadi jom kita alihkan kepada slot seterusnya. Baiklah, mari kita beralih ke slot seterusnya, di mana dalam slot ini kita akan membincangkan aliran moral iaitu naturalist, emotivist dan intuitionist. Jadi setiap aliran ni dia mempunyai pendekatan dan asas yang berbeza. Mari kita mulakan dengan aliran yang pertama iaitu naturalist. Untuk penerangan sedikit tentang naturalist ni, aliran naturalist ni adalah pemikiran yang berasaskan sifat semula jadi manusia dan realiti alam. Ia juga menyatakan bahawa aliran ini dapat mengetahui apa yang baik dan buruk berdasarkan keadaan dan fenomena semula jadi.
Hal ini boleh dilihat kerana pemikiran naturalis ni menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar. Seperti yang kita tahu, manusia jauh berbeza daripada haiwan kerana manusia ni mempunyai keupayaan untuk berfikir dan bertindak secara rasional dengan menggunakan akal fikiran sendiri. Jadi mari kita mulakan dengan Dr. Nitesh. Jadi apa pandangan Dr. Nitesh tentang aliran pemikiran naturalis ni? Terima kasih Dr. Daya. Pada pandangan saya, pemikiran naturalis ni merujuk kepada satu pandangan atau pendekatan yang menjelaskan fenomena berdasarkan prinsip-prinsip yang mempunyai bukti tanpa bergantung kepada unsur-unsur seperti spiritual yang tidak benar wujud. Dalam konteks falsafah, naturalis ni menekankan bahawa segala perkara termasuk moral, nilai dan hukum dapat dijelaskan melalui hukum alam dan juga proses mula jadi. Terdapat beberapa cabang pemikiran naturalis sebenarnya daripada pandangan saya lah. Okay. Pertamanya adalah naturalis yang dapat daripada scientific. Pandangan bahawa hanya sains dapat memberikan penjelasan yang sah tentang sesuatu alam dan semua fenomena mesti dapat dijelaskan berdasarkan prinsip saintifik dan bukti empirikal. Ini macam dapat beberapa ahli sains yang membuktikan sesuatu benda tu wujud dengan membuat sesuatu eksperimen sains. Jadi melalui bukti tu kan kita ada sains sebagai satu bukti. Jadi kita boleh anggap dia sebagai okey, ni ada satu bukti jadi benda tu sebenarnya wujud. Sebab ahli-ahli sains pun sudah membuktikan bahawa sesuatu benda tu wujud dengan menggunakan kaedah sains. Jadi Masa awak macam dia melihat daripada pemerhatian ya. betul, pemerhatian. Contohlah kalau kita kan ada banyak elemen-elemen dalam sains. Contoh copper, ada logam, karbon, itu kan. Jadi elemen-elemen ni semua mereka membuktikan dia ni wujud sebenarnya menggunakan kaedah sains. Mereka gunakan beberapa campuran chemical, kajian. Jadi melalui kajian tersebut kita boleh tahu bahawa elemen-elemen sebenarnya wujud. Dia bukan satu benda yang berpura-pura. Ini satu benda yang wujud sebenarnya. Okay. Pemikiran naturalis sebenarnya mempunyai naturalis bermoral. Pandangan bahawa prinsip moral berasal daripada sifat manusia dan persekitaran sosial dan dapat dijelaskan melalui pemahaman terhadap psikologi manusia dan juga evolusi. Okay. Akhir sekali adalah naturalis dalam estetika. Pandangan bahawa keindahan dan seni dapat difahami melalui penjelasan semula jadi seperti reaksi biologi dan emosi manusia terhadap alam sekitar. Jadi, pemikiran naturalis bertentangan dengan pandangan yang menekankan campur tangan unsur supernatural ataupun metafizik dalam menjelaskan sesuatu realiti. Contohnya, dalam aliran naturalis, tindakan yang menyokong kesejahteraan dan kebahagiaan dianggap baik. Contoh, membantu orang yang memerlukan dianggap tindakan moral yang baik kerana ia selaras dengan sifat semula jadi manusia yang ingin bersatu dan saling membantu. Jadi, dalam konteks ni, membantu seseorang yang memerlukan adalah satu benda yang natural. Itu dia kena ada dalam diri sendiri sebagai natural. Jadi itulah dianggap sebagai satu pemikiran naturalis. Apabila kita tengok seseorang yang memerlukan bantuan, sedekah, tentu kita kena ada benda moral. Nilai moral daripada diri sendiri kita sebagai seperti natural. Jadi secara automatik kita akan memberikan sedekah, memberikan bantuan tanpa kita anggap perkara itu sebagai buruk. Tapi perkara itu memang betul dan baik juga untuk semua. Itu je lah pandangan saya. Baik, terima kasih Dr. Nitesh. Jadi melalui apa yang Dr. Nitesh cakap tadi, pemikiran naturalis ni ada cabang dia iaitu dari segi saintifik seperti eksperimen dan sebagainya. Betul. Seterusnya adalah dari segi moral dan akhir sekali dari segi estetika.
Jadi seterusnya kita ingin dapatkanlah pandangan daripada Prof Zati. Jadi apa pandangan Prof? Terima kasih Dr. Daya untuk soalan yang baik. Bagi saya, naturalist ni dia merupakan aliran pemikiran yang menekankan penggambaran sesuatu dalam keadaan yang sebenar dan realiti tanpa banyak menggunakan pertimbangan idealis. Jadi, saya ada beberapa aspek untuk naturalist, maafkan saya, iaitu naturalist ini dia merujuk kepada satu pendekatan atau fenomena yang dalam keadaan dan bentuk yang paling nyata, tanpa penambahan unsur-unsur yang tidak wujud dalam kenyataan. Dan ini termasuk penerimaan dalam fakta-fakta dan keadaan seperti yang ada tanpa idealisasi dan pengharapan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Nitesh pasal maksudnya naturalist ni dia tidak mengambil sesuatu gaya atau spiritual. Jadi bagi saya ni pemikiran naturalist ni dia bercanggah dengan pemikiran yang ada tentang pemikiran alam gaib, spiritual seperti agama ni mereka tidak mengambil sebab diorang ni lebih ke sebab pemikiran naturalist ni dia lebih kepada pemikiran yang menggunakan otak tetapi dia melihat daripada pandangan, daripada diri mereka sendiri. Contohnya daripada mata, daripada telinga, hidung. Semua ni ialah pemikiran naturalist. Contohnya macam Dr. Nita cakap tadi, naturalist scientific. Jadi naturalist scientific ni kita tengok daripada perhatian je kan. Contohnya macam daripada besi tu macam mana besi tu karat. Jadi pemerhatiannya bagaimanakah besi tu karat. Karat disebabkan oleh oksigen dan karbon dioksida. Dari sini kita boleh lihat sebenarnya pemerhatian ni ialah pemikiran naturalisme. Selain itu daripada moral, dari segi kanak-kanak sendiri. Contohnya kanak-kanak ni dia melihat gerak badan ibu bapa dia, pemikiran macam mana ibu bapa bergerak, ibu saya bergerak. Jadi mereka akan macam melihat dia perhatian. Jadi dia orang fikir bagaimana, oh rupanya ibu bapa saya menggunakan kaki. So daripada situ boleh lihat mereka ni menggunakan pemikiran naturalistik daripada kecil lagi. Jadi mereka menggunakannya dan akhirnya mereka boleh bergerak kan, kanak-kanak. So daripada situ bagi saya ialah pemikiran naturalistik. Dan saya mahu tambah lagi ciri-ciri pemikiran naturalistik. Contohnya keterbukaan kepada realiti. Individu yang mempunyai pemikiran naturalistik ini, mereka ni cenderung untuk menerima situasi dan fakta sebagaimana adanya tanpa berusaha dan berubah. Contohnya mereka dapat result yang sangat keputusan tidak membanggakan ibu bapa mereka. Mereka tidak menyatakan macam mereka akan rasa itu memang salah mereka sebab tidak belajar. Tetapi mereka tidak fikir bahawa mereka dapat result tu sebab mereka tidak berdoa kepada Tuhan mereka semua. Ini ialah pemikiran naturalis sebab mereka berfikir sebenarnya semua apa ganjaran yang mereka dapat ini semua daripada hasil diorang dan bukannya daripada Tuhan. Dan kedua ialah pragmatisme, iaitu pendekatan ini seringkali bersifat praktikal. Pemikiran naturalistik ini ialah satu tindakan dan keputusan yang berdasarkan kenyataan yang ada. Contohnya, mereka ni, orang yang pemikiran naturalis ni, mereka bersifat lebih macam, lebih kepada, besi tu dia karat sebab oksigen semua kan. Mereka akan ambil fakta tu tetapi mereka tidak ambil fakta atau kenyataan yang lain daripada fakta yang sedia ada. Dan ketiga ialah keterikaan pada pengalaman. Pemikiran naturalis ni dia bersifat berpengalaman. Jadi kadang-kadang itu mereka akan mengambil daripada pengalaman mereka sendiri dan dijadikan pemikiran naturalis. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Prof Zati. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Dr. Nitesh, ada contoh yang ingin diberikan kepada penonton? Terima kasih Dr. Daya. Sebenarnya saya ada satu contoh aliran pemikiran naturalis yang saya dapat kesan
semasa saya pergi ke program sukan minggu lepas. Dekat pertandingan sukan tersebut ada 2 pelajar yang nak bertanding untuk pertandingan berlari sebenarnya. Jadi masa tu saya tengok ada satu budak dia berkata bahawa dia percaya, dia berkata bahawa saya ni percaya kepada Tuhan. Tuhan akan sentiasa berada di sebelah saya. Tuhan akan tolong saya untuk menang pertandingan ini. Budak tersebut berkata begitu. Ada lagi satu budak, dia berkata saya kena usaha. Saya dah membuat latihan sepanjang 1 minggu. Budak tu dah membuat latihan sepanjang seminggu. Jadi budak tu kata saya dah membuat latihan secukupnya. Saya mesti kena menang pertandingan ni. Jadi daripada situasi ni kita boleh tahu satu budak ni dia percaya sangat kepada Tuhan. Dia memberikan dia punya budak punya kepercayaan keseluruhan kepada Tuhan. Lagi satu budak percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada latihan yang dia buat sepanjang seminggu. Jadi akhir sekali budak yang berkata bahawa dia ni membuat latihan seminggu dia akan menang, itulah menang sebenarnya pertandingan tersebut. Jadi daripada situasi itu kita dapat tahu bahawa pemikiran naturalis seperti budak yang berkata bahawa dia ni membuat latihan, dia akan menang. Kepercayaan itulah satu pemikiran naturalis. Saya tidak berkata bahawa budak yang berkata Tuhan akan menolong saya, itu adalah satu benda yang salah. Itu bukan salah. Itu sebenarnya betul juga. Tapi kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan salah satu rukun negara dalam negara kita. Itu sebenarnya bukan salah. Tapi naturalist, sesuatu benda yang wujud sebenarnya. Budak yang membuat latihan sepanjang seminggu itu pasti akan menang sesuatu pertandingan. Apabila kita kaitkan dengan budak yang percaya bahawa ada Tuhan yang akan tolong dia untuk menang pertandingan. Jadi daripada sini kita boleh tahu dah bagaimana aliran naturalis ni akan membantu seseorang, tak kira orang dewasa ke ataupun budak kecil. Aliran pemikiran naturalis akan sering membantu seseorang untuk membuat sesuatu keputusan dengan baik dan juga membina kepercayaan diri kepada diri sendiri. Itulah salah satu contoh yang saya dapat kesan minggu lepas. Terima kasih doktor. Jadi di sini apa yang ingin doktor katakan, usaha tu juga antara salah satu sebablah kemenangan kepada jadi aliran naturalis ni lebih kepada alam sebenar, seperti yang Dr. Nitesh dan keluarga telah terangkan. Jadi terdapat satu persoalan yang timbul berdasarkan aliran naturalis ni, di mana orang yang berfikiran naturalis ni cenderung untuk menghadapi kritikan yang mereka akan sering menganggap bahawa nilai-nilai moral ni bersifat relatif dan tiada standard yang universal. Jadi hal ini menyebabkan kekeliruan semasa mengambil keputusan etis, terutamanya ketika norma-norma sosial bertentangan antara satu sama lain. Jadi di sini saya ingin bertanyalah kepada Prof. Izzati. Adakah Prof tahu apa itu maksud keputusan etis? Keputusan etis ialah keputusan yang mengangkut pertimbangan di antara moral yang benar dan moral yang salah. Jadi di sini aliran naturalis dalam kehidupan ni dapat membuatkan kita mengambil keputusan etis ni dengan lebih baiklah. Seterusnya saya nak minta pandangan Dr. Nitesh tentang keputusan etis. Jika kita menggunakan aliran pemikiran naturalis ni dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi dalam mengambil keputusan etis, ia akan menyebabkan seseorang berasa keliru dengan kelakuan mereka, kerana pemikiran naturalis ni seringkali bercanggah dengan perbuatan moral dalam kehidupan. Selain itu, orang yang mempunyai pemikiran naturalis seringkali fokus akan aspek fizik dan aspek pengalaman sendiri, dan mereka sering mengabaikan
dimensi spiritual atau transcendental daripada manusia. Okey, apakah maksud transcendental sebenarnya? Transcendental ni bukan sesuatu idea, fahaman atau pengalaman yang suka dipahami dengan menggunakan pemikiran logik biasa. Jadi transcendental ini akan meletakkan kesahihan mereka dalam membentuk konsep umum tentang objektiviti. Terima kasih Dr. Hitesh. Jadi Prof. Izati boleh terangkan sedikit contoh? Baiklah, contoh yang dekat ialah agama kita sendiri iaitu Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya. Apabila isu itu terjadi, maka muncullah persoalan dalam memahami makna hidup dan tujuan kehidupan manusia dalam kehidupan iaitu pemikiran dan pluralisme. Jadi kita dah tahu bahawa atheist benda ini adalah menjadi cabaran bagi aliran naturalis. Selain itu, ada juga pandangan bahawa moraliti yang berasaskan sifat semula jadi boleh menjadi relatif, bergantung kepada konteks budaya dan juga konteks sejarah. Jadi secara keseluruhannya kita dapat simpulkan aliran naturalis ni adalah sangat penting untuk menjaga satu pemerhatian dan pengalaman sebagai satu dasar pengetahuan untuk mendorong pendekatan ilmiah yang sistematik. Jadi aliran ini juga dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu moden yang mendorong kepada penelitian berasaskan bukti dan eksperimen seperti sains dalam kehidupan sehari kita. Namun kurang dari segi moral, keterbatasan metodologi ini menyebabkan pemikiran ini mempunyai batasnya untuk menjelaskan aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara empirik. Contohnya dalam aspek-aspek yang subjektif dan nilai-nilai estetika. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Hitesh dan Prof. Izati. Kita akan beralih kepada aliran yang seterusnya, iaitu aliran emotivis. Baiklah, mari kita beralih kepada aliran pemikiran yang seterusnya, iaitu aliran emotivis. Aliran emotivis secara kasarnya adalah aliran di mana seseorang tu bertindak mengikut perasaan atau emosi mereka. Tindakan ini kita dapat lihatlah pada individu tersebut melalui air muka atau kata-kata, tingkah laku yang menunjukkan mereka sedih atau gembira. Jadi untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang aliran emotivis ni, saya mempersilakan Dr. Hitesh untuk menerangkannya. Okey. Pada pandangan saya, aliran emotivis berpendapat bahawa penyataan moral satu penyataan moral melalui ekspresi emosi seseorang individu. Ini bermaksud apabila kita mengatakan sesuatu itu baik ataupun buruk, kita sebenarnya menyatakan perasaan kita terhadap tindakan tersebut. Okey, contohlah. Kalau tengok muka saya cakap, okey, benda tu sebenarnya baik. Boleh tak tengok perasaan saya? Benda tu sebenarnya baik. Saya kan macam muka saya macam puas, macam gembira kan, baik sebab benda tu sebenarnya baik. Jadi apabila saya berkata perkataan baik itu, saya automatik menunjukkan perasaan saya, emosi saya baik. Apabila saya kata benda itu sebenarnya buruk, tak baik, salah, macam tu saya menunjukkan perasaan saya macam tidak ekspresi emosi saya. Menunjukkan emosi saya, ekspresi saya macam tak baik, dia macam tak adil sebenarnya. Macam itulah. Jadi emotivis adalah salah satu aliran dalam etika yang menyatakan bahawa penyataan moral tidak bersifat objektif ataupun fakta faktual, melainkan ekspresi dari segi emosi atau perasaan seseorang. Menurut pandangan ini, ketika seseorang mengatakan bahawa contohlah macam saya kata tadi, kata bahawa baik atau buruk, daripada sana mereka akan mengekspresikan persetujuan ataupun ketidaksetujuan peribadi terhadap benda tersebut. Okay. Ini saya bagi satu contoh lah, doktor. Jika seseorang mengatakan membantu orang lain itu baik, kenyataan ini tidak benar atau salah dalam arti fakta, tetapi
hanya cerminan daripada perasaan positifnya terhadap tindakan untuk membantu orang lain. Dalam pandangan emotivis ni, pemikiran moral ni bukanlah pemikiran tentang fakta saja, tetapi tentang perasaan dan emosi yang ingin disampaikan oleh seseorang individu. Itulah pandangan daripada saya, Doktor. Baiklah, terima kasih Dr. Nitesh. Seterusnya kita ingin meminta pandangan daripada Prof. Izzati tentang aliran emotivis ini. Terima kasih Dr. Daya untuk soalan yang menarik. Jadi bagi saya, pemikiran emotivis ini ialah satu aliran pemikiran yang menekankan bahawa pertimbangan moral dan tindakan manusia berdasarkan pada perasaan dan emosi seperti yang dikatakan oleh Dr. Dash. Dan bagi saya, definisi pemikiran emotivis ini ialah dia berpendapat bahawa moraliti kita ni tidak berdasarkan fakta objektif dan lebih kepada emosi. Bagi saya lah kan, emotivis ni dia sangat bertentangan dengan naturalis yang kita baru katakan dalam slide yang tadi. Dan menurut pandangan saya, ketika seorang membuat pernyataan moral, mereka sebenarnya sedang menyatakan perasaan mereka dan berusaha untuk mengajak orang lain untuk merasakan hal yang sama seperti yang mereka katakan. Dan ini menjadikan pertimbangan moral sebagai satu subjek bersifat subjektif dan tidak memerlukan teori atau prinsip yang mendasarkan. Sebagai contoh, apabila seseorang berkata kekerasan adalah salah, mereka sedang mengungkapkan perasaan marah dan jijik terhadap kekerasan itu. Ini menunjukkan bahawa pernyataan moral tidaklah bersifat objektif, tapi lebih bersifat reaksi emosi individu. Selain itu, cara seseorang menyaksikan berita tentang ketidakadilan atau kekerasan seperti yang kita lihat pada kes Palestin dan Gaza. Daripada situ kita boleh lihat reaksi emosional masyarakat seperti kemarahan dan kesedihan seringkali mendorong mereka untuk beraksi seperti bergabung dan membuat demonstrasi atau melakukan kempen sosial. Dalam konteks ini, pernyataan moral seperti kita harus melawan ketidakadilan lebih mencerminkan reaksi emosional individu daripada argumen logik. Hal ini menunjukkan bahawa emosi dapat mempengaruhi pandangan moral dan mendorong tindakan dalam masyarakat. Baiklah, terima kasih Prof. Izzati. Seperti yang Prof. Izzati katakan, beliau telah mengaitkan aliran emotivis ni dengan peristiwa di Palestin, Gaza. Di mana peristiwa yang telah berlaku di sana telah mendatangkan perasaan dari masyarakat lah untuk bertindak mengikut emosi mereka. Jadi apakah pandangan Dr. Nitesh berkaitan dengan isu tersebut? Saya agak bersetuju dengan isu tersebut kerana dalam isu itu kita boleh nampak dengan secara praktik, secara visual, sebenarnya para politik yang Zionis itu merupakan orang politik. Okey. Jadi orang politik yang ada dalam masalah ni, yang ada dalam masalah ini sebenarnya menggunakan pemikiran emotivis sebenarnya. Okey, apabila satu negara nak mengancam negara yang lain, apabila mereka mengancam negara kita, contoh, apabila mereka ada satu negara yang nak mengancam negara kita, mereka sudah mengancam menggunakan senjata, bom dan apa-apa. Kita tidak perlu sebenarnya nak hantar balik bom ataupun nak mengancam balik negara tersebut. Sebenarnya kita kena kawal emosi kita. Kita kena kawal pemikiran emotivis kita sebenarnya. Kita tidak perlu menunjukkan emosi kita, iaitu kemarahan, kita macam tak berpuas hati dengan mereka kan. Itu sebenarnya emosi itu bukan satu perkara yang salah, tapi pada situasi tersebut memang salah. Kita tidak boleh menunjukkan emosi kemarahan kita tu untuk mengambil sesuatu keputusan. Sebab tu Mahatma Gandhi ada bercakap bahawa kita untuk mengambil sesuatu keputusan untuk
untuk akhirkan sesuatu situasi itu, kita tidak boleh gunakan emosi kita untuk mengambil keputusan. Kita kena tenang dulu. Kita kena tenangkan emosi kita, perasaan kita, baru kita kena ambil sesuatu keputusan. Jadi salah satu daripada negara seperti Prof kata tadi, Palestin dengan Israel, salah satu daripada negara itu bertenang dari segi emosi, utamanya Israel. Kalau negara Israel memberi bertenang dari segi emosi, dari segi kemarahan mereka kan. Jadi apabila mereka dah bertenang, dah habis kemarahan, baru Bertindak. Perang. baru perang itu akan tamat sebenarnya. Itulah pandangan saya. Jadi apabila kawal emosi kita, marah ke ataupun tak berpuas hati, dari segi kawalan emosi itu kita boleh je tamatkan sesuatu masalah, perang seperti Prof kata tadi. Jadi itulah pandangan saya. Okay, terima kasih doktor. Jadi aliran emotivis ni dia mempunyai kelemahan dia juga, iaitu aliran ini tidak dapat memberikan asas yang kukuh untuk menyelesaikan sesuatu konflik moral. Hal ini kerana emotivis ni cenderung untuk mengarah kepada pandangan bahawa nilai moral ni bersifat subjektif dan bergantung dengan emosi mereka yang menyebabkan kesulitan dalam menetapkan standard moral secara universal. Maafkan saya mengganggu. Sebenarnya saya tidak bersetuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Nitesh. Sebab daripada saya lihat, sebenarnya betul apa yang Dr. Nitesh katakan, yang kedua-dua negara ni perlu bertenang. Tetapi jika kita lihat emotivis daripada pihak Israel ni sangat lebih daripada Palestin ni. Jika kita lihat Palestin lebih submisif dalam mereka punya kerajaan, sebabkan mereka ni banyak kena tindas, dan Israel ni lebih berleluasa. Sebab itulah pemikiran emotivis ni lebih kepada orang luar daripada mereka ni, iaitu daripada masyarakat sekeliling. Jika kita lihat macam boykot MACD, KFC semua tu, sebab mereka ni memberi dana yang besar kepada Palestin, kepada Israel. Dari situ kita lihat sebenarnya walaupun daripada perang, pemikiran emotivis ni sangatlah luar kawalan, tapi dalam segi dari segi sudut pandangan yang lebih cerah, sebenarnya pemikiran ni sangat bagus. Sebab kita tengok sebab sebenarnya pemikiran emotivis ni dia sangat menggunakan moral lebih daripada pemikiran lain, sebab mereka ni melihat daripada sudut hati sendiri. Sebab dapat kita tahu sebenarnya moral ni datang daripada kebaikan, dan ni daripada pegangan kita. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, menurut daripada pandangan Prof Izati tadi, menurut saya aliran emotivis ni ada bahagian yang menunjukkan keburukannya dan ada yang menunjukkan kebaikannya. Dari segi keburukannya, kita boleh lihat dari negara Israel, di mana tindakan mereka tu membawa kepada keburukan kepada masyarakat Palestin, di mana mereka menyerang masyarakat di sana sehingga berlaku kematian kanak-kanak, wanita dan ramai lagi lah. Jadi kebaikannya di sini kita boleh lihat aliran emotivis ni, di mana tindakan masyarakat negara kita sendiri yang seperti Prof cakap tadi, melakukan satu kempen boykot, yang mana dengan tindakan Israel tadi yang menyebabkan ramai kematian, menyebabkan masyarakat kita sendiri meluahkan emosi mereka, marah, sedih. Jadi dengan emosi tersebut berlaku dorongan untuk mereka boykot produk-produk yang perlu mereka boykot lah. Jadi di sini ada keburukan dan ada juga kebaikannya. Seterusnya kita Doktor, saya nak jelaskan satu benda sebenarnya. Okey. Jadi perang daripada Israel kepada Palestin ni
dia salah satu puncanya adalah pemikiran emotif sebenarnya. Israel tidak tak tahulah mereka tidak berpuas hati ke ataupun mereka marah, mereka sering perang atas Palestin, jadi dia menjadi satu perang, betul? Okey. Jadi seperti Prof kata tadi, kempen boikot dia sebenarnya satu kaedah untuk memberikan maaf membalas kepada negara Israel yang berperang atas Palestin. Jadi saya rasa kempen boikot ini tidak berpunca daripada pemikiran emotivis, tetapi dia salah satu strategi negara yang lain, termasuklah negara kita, untuk membuat satu kempen boikot untuk memberikan satu maklum balas kepada negara Israel. Jadi melalui strategi ini mereka juga akan mendapatkan kerugian dari segi ekonomi, dan juga ini akan memberhentikan perang yang muncul daripada Israel kepada Palestin. Jadi apa yang saya nak jelaskan bahawa perang yang Israel membuat pada Palestin tersebut adalah satu punca adalah pemikiran emotivis. Tetapi kegiatan boikot itu adalah satu punca strategik. Lebih kepada strategi, tapi bukan sepenuhnya kepada pemikiran emotivis lah. Itulah saya jelaskan. Tapi bagi saya lah kan, sebenarnya pemikiran emotivis ni datang daripada perasaan. Jadi sebenarnya perasaan daripada masyarakat itulah sebenarnya strateginya. Sebab itulah pemikiran emotivis ni bukannya hanya untuk perasaan. Kadang-kadang perasaan mereka ni boleh datang, boleh berubah-ubah dan dinamik. Jadi sebenarnya strategi tu salah satu dalam bentuk emotivis. Sebab tindakan selepas tu. Sebab kita lihat macam mana masyarakat ni rasa marah dengan Israel sampai mereka kata Israel is not real, semua tu. Daripada situ kita nampak kemarahan mereka. Itu salah satu pemikiran emotivis. Kalau kita lihat daripada tempat lain, dari sudut lain kan, kalau bukan emotivis, apa lagi pemikiran yang boleh dikatakan daripada kes mereka ni. Tapi saya setuju dengan apa yang Dr. Natasha. Okey, saya setuju dengan Prof. Izzati. Pemikiran emotivis tu sebenarnya bertukar kepada menjadi satu strategi. Betul. Okey, saya setuju dengan itu. Okey. Terima kasih Dr. Profesor sebab beri penjelasan. Okey, terima kasih Doktor dan Prof. Di mana di sini kita dapat simpulkanlah aliran emotivis ni merupakan satu dorongan untuk sesuatu tindakan keputusan kepada masyarakat. Baiklah, seterusnya sebagai kesimpulannya, meskipun aliran emotivis ni memberikan wawasan tentang bagaimana emosi ni membentuk pandangan moral, emotivis ini juga mempunyai kelemahan yang berkait dengan relativisme moral dan kurangnya dasar rasional dalam pengambilan keputusan. Jadi walau bagaimanapun, pemikiran emotivis ini juga boleh meningkatkan perbincangan tentang moraliti, tetapi boleh juga menimbulkan tentangan dalam menetapkan norma-norma yang konsisten dan dapat diterima oleh masyarakat. Baiklah, kemudian kita akan beralih ke aliran pemikiran yang seterusnya, iaitu aliran intuitionist. Apa itu aliran intuitionist ni? Aliran intuitionist ni adalah aliran yang berpendapat bahawa kita mempunyai intuisi moral yang membolehkan kita mengetahui apa yang betul dan salah tanpa memerlukan bukti atau rasionalisasi. Jadi apa intuisi ni adalah, intuisi ni lebih kepada gerak hati kita. Jadi pemikiran intuitionist ni lebih kepada keputusan yang dibuat melalui gerak hati. Jadi apakah contoh atau ciri-ciri aliran pemikiran moral ni? Yang pertama, ciri-ciri aliran intuitionist ni adalah tindakan dia berlandaskan apa yang dirasai di dalam hatinya. Seterusnya, ciri dia adalah mendahulukan pemikiran atau pertimbangan sebelum bertindak. Seterusnya, ciri dia adalah menggunakan akal pemikiran untuk penakbulan, membuat keputusan
serta menyelesaikan sesuatu masalah. Dan yang terakhir, ciri bagi aliran pemikiran intuitionist ini adalah kemunculan idea yang secara tiba-tiba dalam pentafsiran terhadap sesuatu perkara lah. Jadi kita akan beralih kepada Dr. Nitesh untuk memberikan contoh atau untuk menjelaskan lagi tentang aliran pemikiran intuitionist ini. Silakan. Boleh Dr. Dayah, terima kasih. Daripada pandangan saya, aliran pemikiran intuitionist ni merujuk kepada satu proses melihat dan memahami secara spontan. Aliran ini ada kaitannya dengan gerak hati seperti Dr. bagi tahu tadi. Dengan itu, tindakan seseorang individu yang berfikiran intuitionist adalah berlandaskan apa yang dirasai sebenarnya di dalam hati diri mereka. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup. Oleh itu, apabila mereka menghadapi sesuatu masalah ataupun isu, mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat. Bak kata pepatah Melayu, terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina. Dengan kata lain, pemikiran intuitionist ini adalah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperolehi secara individu. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Jadi, aliran pemikiran moral intuitionist ni merujuk kepada pandangan bahawa manusia dapat mengetahui kebenaran moral secara langsung melalui intuisi mereka, tanpa memerlukan hujah rasional ataupun pengalaman yang mendalam. Dalam konteks ini, intuisi moral dianggap sebagai kemampuan semula jadi yang membolehkan kita mengenali prinsip-prinsip moral yang betul ataupun salah. Jadi, apabila mereka berfikir menggunakan aliran pemikiran intuitionist ni, mereka lebih kepada memikir menggunakan gerak hati mereka. Jadi apabila mereka nak membuat ataupun membuat satu perbuatan, mereka akan fikir dulu, apa yang hati kita cakap sebenarnya. Jadi kalau hatinya kata okey, perkara ini buruk, kita tak boleh buat, perkara ini tak baik, kita tak boleh buat. Apabila kita buat, kita akan mendapat kesan yang buruk. Jadi kita pun takkan nak buat. Sebab kita orang yang fikir melalui intuitionist ni memang ikut gerak hati. Itulah pandangan saya sebenarnya, Dr. Dayah. Baiklah, terima kasih Dr. Nitesh. Ia merupakan satu pandangan yang sangat baik. Seterusnya kita akan beralih kepada Prof. Izzati untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang aliran pemikiran intuitionist ini. Terima kasih Dr. Hidayah untuk memberi saya peluang untuk menyatakan definisi bagi saya. Baiklah, pemikiran intuitionist ini bagi saya ialah merujuk kepada proses di mana individu dia melihat dan dia memahami sesuatu dengan cara tidak memerlukan analisis yang mendalam dan mendalam. Aku tak nampak lah. Pemikiran intuitionist ni merujuk kepada proses di mana individu melihat atau memahami sesuatu dengan cara yang tidak memerlukan analisis yang mendalam atau penalaran logik. Dia bukannya seperti naturalis. Dalam konteks ini, intuisi ini dianggap sebagai bentuk pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan formal. Baiklah, ciri-ciri pemikiran intuitionist ni, saya nak tambah apa yang dikatakan oleh Dr. Hidayah, ialah pemahaman secara spontan. Misalnya, individu berfikiran intuitionist ini, dia cenderung untuk mendapatkan pemahaman secara tiba-tiba tanpa proses pemikiran yang panjang. Selalunya intuitionist ni dia menggunakan gerak hati. Jadi seringkali pemikiran naturalist ini, mereka punya gaya untuk melakukan sesuatu tu hanyalah dengan bertindak dengan pantas
dan tidak perlu berfikir panjang. Selain itu, berdasarkan pengalaman. Pengetahuan diperolehi melalui pengalaman hidup dan kematangan di mana individu dapat membaca situasi dengan lebih baik berdasarkan gerak hati mereka. Okey, ini salah satu ciri intuitionist dan akhir sekali ialah keterhubungan emosional. Tindakan dan perasaan dan keputusan seringkali dipengaruhi oleh perasaan dan naluri. Hal ini menjadikan individu itu lebih responsif kepada sesuatu situasi. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Izati. Jadi di sini kita dapat faham bahawa aliran pemikiran intuitionist ni lebih kepada gerak hati dan ia merupakan satu keputusan yang sangat bijaklah kerana menggunakan pengalaman-pengalaman dan menggunakan keputusan yang sangat baiklah oleh seorang individu tersebut. Jadi seterusnya kita ingin mengetahui lebih lanjut iaitu apakah contoh masalah yang terjadi melalui aliran pemikiran intuitionist ini. Baiklah, jadi adakah Dr. Nitesh ada contoh-contoh situasi yang boleh doktor berikan kepada kami untuk lebih memahami lagi tentang aliran pemikiran intuitionist ni? Silakan. Terima kasih Dr. Daya. Okey, saya ada satu contoh untuk terangkan tentang pemikiran intuitionist ni. Okey, dia ada satu situasi sebenarnya. Okey, ada dua individu. Okey, terdapat satu individu dia hampir lemas dalam sungai. Okey, individu yang lagi satu yang dekat atas ni, dekat permukaan ni, dia tengok individu yang nak hampir lemas sungai tu, dia automatik apabila individu tu menggunakan pemikiran intuitionist, dia automatik akan fikir untuk tolong bantu mangsa lemas sungai tu. Sebab apabila kita ikutkan pemikiran rasionalis, pemikiran emotivis, dia akan makan masa sikit sebenarnya. Jadi apabila kita mengambil keputusan mengikut pemikiran intuitionist ni, dia kan ikut gerak hati kita. Jadi kita automatik dah tahu, hati kita akan cakap, okey, kita kena tolongkan mangsa lemas tu. Jadi kita pun automatik akan bergerak untuk membantu mangsa yang lemas sungai tu. Jadi saya rasa pemikiran intuitionist ni tidak akan menjadi satu halangan untuk seseorang yang ingin membuat baik, membantu ataupun buat sesuatu benda. Jadi mereka boleh je pemikiran intuitionist ni, saya rasa agak sesuai untuk setiap individu sebenarnya. Baiklah, terima kasih doktor. Jadi pemikiran intuitionist ni dapat menggerakkan seorang individu tu untuk bertindak dengan lebih pantas lah ketika berlaku kecemasan ke berlaku tiba-tiba sesuatu yang tidak diingini. Seterusnya kita ingin mendapatkanlah pendapat dari Prof. Izati pula. Okey, terima kasih. Bagi saya pula, intuitionist ni kita ambil contoh daripada situasi pertandingan catur. Okey, kalau kita lihat daripada pertandingan catur tu, mereka bukanlah main tanpa had masa. Mereka ada kedua-dua pasukan ni ada had masa iaitu 30 minit, 30 minit. Jika mereka menggunakan had masa tersebut, mereka tidak boleh menggunakan pemikiran lain. Jadi pemikiran yang sesuai untuk itu ialah pemikiran intuitionist. Maafkan saya, intuitionist. Sebab intuitionist ni dia mengikut gerak hati mereka. Jika kita main catur, jika kita melihat kan dalam papan catur tu, semua buah-buah catur tu dia ada dia punya fungsi dia yang tersendiri. Misalnya dia punya king dia, dia punya ratu boleh bergerak dalam suka hati tanpa mengikut had. Dan contohnya mereka dia punya Castle boleh bergerak mengikut dia punya gerakan iaitu atas atau bawah, itu saja, dan kiri kanan. Ini menunjukkan bahawa bila seorang tu main, mereka akan melihat gerak hati mereka punya pihak lawan dan gerak hati mereka. Kadang-kadang dalam intuitionist ni
bukan saja mereka berfikir pasal diorang punya gerak hati saja, malah kadang-kadang mereka akan cuba berfikir gerak hati pihak lawan. Daripada sini kita boleh nampak sebenarnya pemikiran intuitionist ni sangat berguna untuk mereka fikir apa yang pihak lawan akan gunakan dan apa yang mereka akan gunakan. Maksudnya itu dah bagi mereka ni kompetitif mereka. Itu saja bagi saya. Baiklah. Jadi Prof Izzati, saya agak setuju dengan pendapat Prof Izzati tadi dengan permainan chess. Tapi dalam permainan chess ni, gerak hati kita boleh setuju bahawa seseorang pemain itu ikut gerak hati semasa bermain. Mereka, tapi dalam pemikiran intuitionist ni, dia bukan sahaja gerak hati, juga gerak minda, gerak akal. Ada tak setuju kan Profesor dengan Doktor? Tapi doktor, bukankah kalau dari segi minda tu kita ikut logiknya, bukankah itu aliran pemikiran rasionalis? Okey, saya nak jelaskan satu benda. Gerak minda tu dia bukan keseluruhan kepada logik sebenarnya. Gerak minda yang saya nak maksudkan adalah masa tu apa yang kita kena gerakkan sebenarnya. Gerak minda. Gerak hati tu kalau kita gerak ni, apa yang dia akan gerak balik, macam Prof Izzati kata tadi. Maksudnya gerakan minda tu dia bukan mendalam macam rasionalis. Betul. Maksudnya dia just macam kita jalan yang tu je. Tapi dia tak cakap macam nanti kita tak fikir logik dia sebalik tu, just gerakan minda saja. Macam. Jadi dekat sini saya nak terangkan perkara yang gerakan tu, dia ada yang gerakan hati, yang ada juga gerakan minda. Tapi janji ada gerakan yang pada diri sendiri yang dia menggunakan minda ataupun dengan hati, yang membolehkan pemain itu gerakan lebih pantas, ambil keputusan yang lebih pantas. Itu dia. Terima kasih doktor. Jadi di sini kita dapat simpulkanlah bahawa aliran pemikiran intuitionist ni lebih kepada gerak hati kita, dan ia sangat penting untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau untuk seseorang individu mengambil sesuatu keputusan dengan cepat dan pantas. Seterusnya kita akan beralih kepada slot yang terakhir. Saya akan pindahkan slot yang terakhir kepada moderator kita yang seterusnya, iaitu Prof Izzati. Terima kasih Dr. Dayat dan Dr. Nitesh. Jadi kita akan bermula dengan slot terakhir, iaitu slot untuk mengupas pemikiran rasionalis. Baiklah, pertama sekali saya mau menyatakan maknanya. Pemikiran definisi, maafkan saya. Pemikiran rasionalis ini tidak hanya menekankan pentingnya akal dan logik dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana kita dapat memahami moraliti dan nilai-nilai melalui pendekatan yang sistematik. Dalam sesi ini, kita akan mengeksplorasi ciri-ciri utama pemikiran rasionalis, termasuk bagaimana ia berfungsi sebagai alat untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran moral, serta melakukan perbandingan antara empat pemikiran ini secara bersama. Mari kita bersama-sama mengupas lebih lanjut mengenai definisi pemikiran rasionalis. Jadi saya mahu mulakan dengan Dr. Hidayat. Terima kasih kepada Prof Izzati. Jadi aliran rasionalis ni berpendapat bahawa moraliti ni harus berasaskan alasan dan logik. Tindakan moral juga dinilai berdasarkan prinsip-prinsip yang boleh dibuktikan secara rasional lah. Jadi aliran pemikiran rasionalis ni adalah satu pendekatan yang menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami dunia dan menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam sejarah falsafah, rasionalisme ni sering dikaitkan dengan pemikir seperti René Descartes, Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Jadi apakah antara ciri-ciri utama aliran rasionalis ni? Aliran ini dia menekankan kepada akal, iaitu rasionalis ni mempercayai bahawa pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pemikiran logik dan analisis. Jadi dia bukan hanya
pemikiran yang kita dapat melalui pengalaman, tapi yang kita dapat melalui pemikiran logik kita dan analisis yang kita buat. Seterusnya, ciri-ciri pemikiran rasionalis ni adalah kepastian kepada pengetahuan. Rasionalis berupaya untuk mencari sesuatu kebenaran yang dapat dipastikan melalui didaksi dan prinsip-prinsip yang jelaslah yang boleh kita nampak. Yang terakhir, ciri bagi aliran rasionalis ni adalah matematika dan logika. Banyak rasionalis menggunakan metod atau cara matematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah, dan aliran ini mempercayai bahawa logik itu boleh membawa kepada kebenaran universal. Jadi rasionalis ni seringkali berlawan dengan empirisme yang lebih menekankan kepada pengalaman dan observasi sebagai sumber pengetahuan. Jadi apakah contoh kepada situasi yang mencerminkan pemikiran rasionalis ni? Yang pertama adalah pengambilan keputusan dalam sesebuah perniagaan. Jadi contoh dia adalah bagi seorang manager lah dalam perniagaan, beliau akan menggunakan analisis data dan logik untuk menentukan strategi-strategi pemasaran yang terbaik untuk menghasilkan atau meningkatkan pemasaran sesebuah perniagaan mereka lah. Jadi Dr. Daya, boleh tak bagi satu contoh perniagaan untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pemikiran rasionalis? Baiklah, contoh perniagaan untuk pemikiran rasionalis ni kebanyakannya yang kita boleh lihat pada zaman sekarang lah adalah contoh perniagaan bagi produk makanan. Jadi sebagai contoh produk makanan sambal kari aming. Jadi kita tahu sambal tu banyak di pasaran. Jadi apa yang membezakan daripada sambal yang banyak yang berada di pasaran dengan sambal kari aming ni? Jadi pengusaha perniagaan tersebut, Khairul Amin ni, beliau seorang yang sangat rasional lah untuk memasarkan beliau punya produk dengan beliau menghasilkan video-video masakan yang menarik di akaun TikTok beliau supaya masyarakat atau beliau punya tumpuan pembeli ni dapat tertariklah dengan cara beliau memasak dan memberikan fokus kepada sambal yang beliau telah jual tu, iaitu sambal Khairul Amin tu lah. Jadi itulah contohnya. Oh, jadi Dr. Daya mengatakan bahawa contohlah dari segi perniagaan, kita juga perlulah menggunakan pemikiran rasionalis ni untuk berfikir secara logik, betul? Ya, betul. Jadi perniagaan juga sebenarnya apabila kita nak mulakan sesuatu perniagaan, kita juga kena gunakan berfikiran logik. Kita kena fikir bahawa perniagaan itu, produk itu dapat dijual secara lebih ke ataupun tiba-tiba bankrupt. Itulah yang kita kena risau sebenarnya. Lepas tu kita dapat capai tak sasaran yang kita letak untuk jualkan sambal? Macam Dr. Daya kata tadi, sasarannya contoh macam 500 orang atau 1000 orang. Apabila kita buka kedai itu pada hari tersebut, peniaga kena letak sasaran 1000 orang kena beli produk kita untuk hari ini. Sasaran kita 1000 orang. Jadi kalau ikutkan logik, kita dah tahu dah, okey, sambal ini sangat demand dekat perniagaan kita ni. Jadi banyak orang suka akan sambal ini, jadi mereka mesti akan datang. 1000 orang akan datang untuk belikan produk tersebut. Jadi tanpa logik, tanpa pemikiran rasionalis, kita tidak boleh menentukan sesuatu keputusan ataupun menentukan sesuatu sasaran. Okey, jadi terima kasih Dr. Daya. Boleh tak Dr. Daya teruskan dengan ciri-ciri pemikiran rasionalis? Baiklah, seterusnya ciri yang kedua adalah yang pertama tadi kepada perniagaan kan. Yang kedua adalah kepada sains dan penelitian, iaitu contoh situasinya adalah seorang ilmuwan ni merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada dan menggunakan metod ataupun cara eksperimen untuk mengujinya.
dan mengendalikannya menggunakan intuisi atau pengalaman peribadi lah. Jadi di sini pemikiran rasionalis ni digunakan apabila seorang ilmuwan tu merumuskan sebuah hipotesis berdasarkan teori yang telah ada sedia ada. Seterusnya adalah perbincangan dari segi etika. Contoh situasinya adalah dalam sebuah debat tentang kemoralan atau moral ni, seorang peserta telah mengajukan argumen atau perdebatan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip logik dan rasionalis. Jadi melainkan daripada berdasarkan pendapat atau emosi beliau sendirilah. Kita dapat tengok contoh kepada kalau kita tengok pertandingan debat bahasa Melayu ataupun debate bahasa Inggeris, biasanya peserta ni mereka akan berdebat menggunakan rasional mereka dan tidak menggunakan emosi. Jadi bila kita berdebat menggunakan pemikiran logik ni, kita akan berdebat dengan etika yang baiklah, tiada pergaduhan dan tiada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Dan yang terakhir sekali dari bidang pendidikan sendiri, contohnya adalah seorang guru tu mengajar pelajar beliau cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah matematik dengan pendekatan logik yang mendorong mereka untuk memahami konsep dasar sebelum melanjutkan ke masalah yang lebih kompleks. Jadi di sini pemikiran rasionalis ni digunakan apabila seorang guru tu mengajarkan cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam subjek matematik menggunakan pendekatan logik lah, di mana teori-teori yang telah sedia ada yang telah diajarkan sebelum guru-guru ni mengajar kepada masalah yang lebih kompleks atau yang lebih dalam. Jadi situasi ni telah menunjukkan bagaimana pemikiran rasionalis ni dapat diterapkan dalam pelbagai konteks kehidupan yang berada dalam kehidupan seharian kita. Itu sahaja. Terima kasih Dr. Dayak, sangat lanjut dan sangat cerah seperti saya dengar penerangan Dr. Dayak. Jadi kita akan menanyakan kepada Dr. Nitesh tentang pemikiran rasionalis ni bagi pendapat doktor. Terima kasih Prof. Nuzati. Daripada pandangan saya, pemikiran rasionalis ni menekankan penggunaan akal dan penakulan sebagai sumber utama pengetahuan dan pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kesimpulan bagi pemikiran rasionalis ini. Antaranya adalah akal sebagai sumber utama pengetahuan. Rasionalis ini berpendapat bahawa akal fikiran adalah alat utama untuk memahami kebenaran dan memperolehi sesuatu pengetahuan. Ini berbeza dengan aliran pemikiran lain yang menekankan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Sebagai contoh, kenapa saya berkata bahawa akal sebagai sumber utama pengetahuan? Apabila kita lebih kepada perkataan logik tu sebenarnya kita kena gunakan minda kita, fikiran kita untuk menentukan sesuatu benda itu melalui logik. Jadi kita boleh sebagai individu, sebagai manusia, kita hanya boleh ambil keputusan yang betul ataupun salah apabila kita dapat tahu perkara yang kita akan lakukan itu logik ke ataupun tidak. Contoh, ada satu program, ada 200 orang sebenarnya. Jadi saya sebagai AJK makanan, saya kena sediakan makanan untuk peserta-peserta tersebut. Jadi ada 200 peserta. Berapakah makanan lebih kurang yang saya boleh sediakan, Dr. Dayak? Jadi bagi saya makanan yang perlu disediakan bagi 200 orang. 200 orang. Mungkin kuantiti itu perlu tambah sedikit dalam 220 pack ke, untuk supaya persediaan awal lah jika ada peserta tambahan atau sebagainya lah. Terima kasih Dr. Kira, satu jawapan yang mantap sekali. Sebab apabila kita ikut pemikiran logik kita sentiasa kena bersiap sedia untuk
untuk berhadapan dengan apa-apa cabaran apabila kita nak ambil sesuatu keputusan. Jadi sebagai doktor kata tadi, apabila ada 200 peserta, kita perlulah menyediakan 200 makanan ataupun lebih sikit 220 makanan. Jadi inilah satu keputusan yang mengikut pada logik kita sendiri. Okay. Boleh tak kita menyediakan 150 beg makanan untuk 200 orang? Prof. Zaki. Bagi saya, 250 tu terlalu banyak. Sebab kita lihat, bukan sahaja daripada sudut bilangan orang, malah kos untuk beli makanan tu. Itu bagi pendapat saya. Terima kasih Prof. Jadi 150 pack untuk 200 orang tu dia macam tidak sesuai sebenarnya. Jadi untuk membuat keputusan-keputusan begini, kita haruslah menggunakan logik kita sedikit. Okay? Jadi seterusnya adalah proses penaklukan. Dalam pemikiran rasionalis, pengetahuan ini diperoleh melalui proses membandingkan idea dan juga konsep serta membina sistem makna berdasarkan logik dan prinsip-prinsip yang sah. Ini menunjukkan bahawa pengalaman panca indera hanya berfungsi sebagai bahan mentah dan perlu diolah oleh minda ataupun olah oleh akal kita. Seterusnya adalah penolakan terhadap emosi dan kepercayaan tanpa bukti. Pemikir rasionalis cenderung menolak keputusan berdasarkan emosi atau kepercayaan tanpa bukti. Mereka berpegang pada logik dan bukti yang dapat diuji untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi untuk apabila seseorang menggunakan pemikiran rasionalis ni, mereka ni menggunakan dua konsep saja, konsep logik dengan konsep yang mempunyai bukti sebenarnya. Jadi apabila dalam sesuatu perkara dia ada logik dengan bukti, padahal mereka akan gunakan pemikiran rasionalis untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi apabila mereka mengambil keputusan mengikut pemikiran rasionalis ni, saya rasa keputusan itu 90 ataupun 100% akan baik dan juga akan jadi sah, betul. Jadi itulah daripada pandangan saya sebenarnya. Saya sangat setuju dengan apa yang Dr. Tess cakap, dan saya mahu bagi situasi contohnya dalam mahkamah, kes jenayah. Dalam kes jenayah pun kita menggunakan pemikiran rasionalis ni dengan lebih mendalam, kan? Boleh saya nak tanya pendapat Dr. Hidayah, bagaimanakah mereka menggunakan pemikiran rasionalis dalam jenayah, dalam kes jenayah ataupun mahkamah? Baiklah, pendapat saya, pemikiran rasionalis ni digunakan dalam mahkamah dari segi penghakiman lah. Jadi kita boleh lihat seseorang itu akan dijatuhkan satu hukuman jika dibuktikan beliau bersalah. Jadi jika ada bukti, jika beliau terbukti bersalah, jadi hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal atau hukuman yang telah ditetapkan bagi kesalahan yang telah mereka buatlah bagi penjenayah tersebut. Jadi menurut saya begitulah pemikiran rasionalis yang digunakan dalam sesebuah mahkamah. Okey, secara keseluruhannya, pemikiran rasionalis ini dia menawarkan pendekatan sistematik dalam memahami dunia dan membuat keputusan, tetapi penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara logik dengan emosi dalam kehidupan seharian. Daripada sini kita boleh lihat bahawa pemikiran rasionalis ni dia menggunakan logik akal dan menggunakan bukti dalam pemikiran mereka, pemikiran ini. Dan bukan itu saja, mereka kadang-kadang tidak mengambil keputusan dalam bentuk perasaan dan sebagainya. Okay. Baiklah, selepas kita menelusuri keempat pemikiran moral, iaitu naturalist, emotivist, intuitionist, maafkan saya, dan rationalist, kita akan mengupas tentang perbandingan keempat-empat pemikiran ini. Sebab kita tahu dah apa dia punya persamaan, dan sekarang kita akan menyatakan tentang perbandingan mereka. Jadi saya akan mulakan untuk perbandingan yang pertama ialah dari aspek dasar pemikiran.
Berdasarkan empat pemikiran ini, kita dapat mengetahui, saya akan mulakan dengan pemikiran naturalis. Baiklah, naturalis ni ialah pemikiran yang menjelaskan fenomena melalui hukum alam dan proses alami, proses alam semula jadi. Misalnya sesuatu yang kita melihat daripada logik, bukan logik, maafkan saya, daripada pengalaman kita dan pemerhatian kita. Untuk emotivis ni pula, dia penilaian moral berdasarkan reaksi emosional individu. Misalnya jika seseorang itu mempunyai merasa marah dan mereka menggunakan rasa marah mereka tu dalam bentuk perbuatan, misalnya macam kempen, apabila mereka tidak dapat gaji pada masa yang tepat, mereka akan buat mogok sebagainya. Dan intuitionist ni pula ialah pengetahuan moral diperolehi melalui gerak hati. Dari sini kita lihat macam kita tengok cakap tadi kan, daripada saya dan Dr. Nitek cakap tadi pasal bermain chess dan sebagainya. Dan rationalist iaitu penggunaan akal dan logik dalam pengambilan keputusan. Daripada sini kita lihat rationalist ni dia berfikir menggunakan akal dan logik. Dari sini kita nampaklah pemikiran rationalist inilah yang membezakan kita dengan haiwan. Dari sini kita boleh lihat daripada dasar pemikiran ni, yang keempat-empat ni ada dia punya fungsi dan kegunaannya yang tersendiri. Okay. Yang kedua ialah dalam sumber pengetahuan, iaitu naturalist ini dia sumber pengetahuannya daripada pemerhatian dan pengalaman empiris, seperti yang saya dah katakan tadi. Dan seterusnya emotivis ialah ekspresi emosi sebagai indikator moral. Indikator moral ni maksudnya penggerakan moral mereka, apa yang menggerakkan moral mereka ni. Intuitionist pula dalam sumber pengetahuan mereka ni, mereka menggunakan kemampuan gerak hati mereka untuk mengenali kebenaran moral. Contohnya macam kebenaran moral mereka lah, macam baik atau buruk sesuatu tu melalui gerak hati mereka. Dan yang terakhir sekali ialah rationalist, iaitu sumber pengetahuannya ialah daripada prinsip-prinsip logik yang dapat diterima secara universal. Baiklah, saya dah nyatakan perbandingan bagi pendapat saya. Jadi saya mahu menanyakan perbandingan bagi Dr. Dayang. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Izzati. Jadi saya akan sampaikan perbandingan dari segi pandangan moral dan kelemahan keempat-empat aliran pemikiran moral ini. Jadi yang pertama, dari segi pandangan moral bagi pemikiran naturalist, nilai-nilai moral ini dianggap sebagai relatif dan bergantung kepada konteks. Dan seterusnya, bagi aliran emotivis pula, moral ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh emosi, di mana kita dapat lihatlah aliran emotivis ni lebih kepada emosi atau perasaan seseorang. Seterusnya, aliran pemikiran bagi intuitionist pula, moral ini diakui melalui pengalaman subjektif yang langsung. Jadi bagi aliran intuitionist ni, dia melalui pengalaman lah yang seseorang individu itu dapat. Okay, seterusnya bagi aliran rationalist pula, prinsip moral ini dianggap sebagai universal dan objektif. Seterusnya bagi kelemahan keempat-empat aliran ini, iaitu bagi aliran naturalist, kelemahannya adalah aliran ini boleh menghadapi satu kritikan atas relativisme moral. Seterusnya bagi aliran emotivis ni pula, kelemahan dia adalah kurang dasar rasional dalam penilaian moral, di mana kita dapat lihat dengan aliran pemikiran moral emotivis ni, seorang individu itu kurang menggunakan logik akal mereka sendiri dan mereka memilih untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan dan emosi mereka. Seterusnya adalah bagi aliran intuitionist, di mana kelemahannya adalah ketergantungan kepada intuisi dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten, di mana di sini jika kita terlalu bergantung kepada gerak hati, jadi keputusan kita buat tu akan menjadi tidak konsisten lah.
Dan yang terakhir adalah kelemahan bagi aliran rationalist, di mana kelemahannya adalah mengabaikan peranan emosi dalam pengambilan keputusan moral. Okey, bagi kelemahan bagi aliran rationalist ni pula, bila kita melebihi logik, kita akan kurang penggunaan emosi dalam sesuatu keputusan yang kita buat. Jadi itu sahajalah daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Daya. Saya suka sangat dengan apa yang awak Terima katakan. kasih, Prof. Jadi saya mahu, selepas kita mengetahui perbandingan empat aliran ini, kita akan membuka untuk Dr. Nitesh menyatakan contoh aplikasi yang boleh yang kita tahu daripada pemikiran, empat pemikiran ini. Okay, terima kasih Prof untuk bagi peluang kepada saya untuk memberikan sedikit contoh aplikasi dari segi empat-empat aliran pemikiran moral, iaitu naturalist, emotivist, intuitionist dan juga rationalist. Terima kasih. Okey, pertamanya adalah tentang naturalist. Naturalist ni contoh aplikasi dia mengikut penelitian ilmu tentang perilaku manusia dan juga masyarakat. Okey, saya bagi satu contoh. Ada seorang pelajar tingkatan 5. Dia berasa sedih apabila melihat keputusan peperiksaan percubaan yang keseluruhannya mak teruklah. Jadi pelajar tersebut sedih dan dia menerima saja keputusan itu dengan mengatakan memang dia ni memang tak pandai, dia ni macam kurang prestasi dia daripada apabila banding dengan pelajar-pelajar kelas lain. Jadi belajar macam mana pun begitu juga prestasi dia. Jadi dia tidak berusaha untuk mencari alasan-alasan yang menyebabkan dia mendapat markah yang rendah. Okay. Dari sini kita dah boleh tengok apabila pemikiran naturalist tu, pelajar tersebut dia fikir apa yang ada dekat tempat tu sebenarnya. Jadi fikiran dia macam, okey, kita tidak dapat prestasi yang bagus dalam peperiksaan, jadi kita ni tidak usaha sebenarnya. Kita ni tidak usaha, sebenarnya dia usaha. Dia sendiri yang tahu dia ni sebenarnya usaha. Tapi masa dekat situasi tersebut, masa tu dia fikir macam naturalist. Dia fikir dia ni tak cukup prestasi, rakan-rakan semua lebih prestasi daripada dia apabila berbanding, macam itulah. Jadi pelajar tersebut dia akan fikir dan berusaha untuk mendapatkan satu keputusan yang baik apabila berbanding dengan rakan-rakan sekelas dia. Ya, itulah contoh aplikasi pemikiran moral naturalist. Seterusnya adalah emotivist. Emotivist ni adalah respons emosi terhadap isu sosial seperti ketidakadilan. Okay. Biar saya memberikan satu contoh. Okay. Seorang perompak telah menembak mati seorang wanita di tempat letak kereta kerana wanita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut. Jadi masa tu, Prof, saya nak tanya. Masa tu Prof rasa apakah perasaan perompak tersebut? Emosi dia? Bagi saya, perasaan perompak tu ialah perasaan marah kerana tidak dapat kunci kereta ya. Ya, kunci kereta. Okay. Terima kasih Prof kerana jawab. Okey. Jadi emosi perompak tu marah. Jadi apabila perompak itu beremosi marah, berperasaan marah, dia mesti akan tunjukkan perasaan dia melalui perbuatan seperti menembak. Jadi apabila kita tidak menggunakan pemikiran emotif secara betul, inilah kesannya yang akan berlaku apabila kita menyalahgunakan pemikiran emotif. Jadi pemikiran emotif ni sangat penting sebenarnya untuk kita gunakan dengan baik dan juga dengan selamat apabila kita menghadapi dengan situasi ataupun menghadapi dengan pengambilan keputusan ke apa-apa. Okay. Seterusnya kita beralih kepada contoh bagi intuitionist. Pemikiran intuitionist. Okay. Aliran pemikiran intuitionist ni pengambilan keputusan berdasarkan perasaan benar dalam situasi seperti situasi etika. Okay. Biar saya bagi contoh. Seorang guru pelatih berfikir intuitionist mungkin akan berkata sedemikian mengenai markah yang rendah diperolehi
bagi kerja khususnya. Okay, beliau contohlah, beliau punya dialog, dia kata, "Cis, pensyarah itu memang tidak suka pada saya. Sebab itulah markah saya rendah. Lain kali saya tak akan bekerja sama dengannya." Faham tak dengan dialog? Jadi masa tu beliau rasa dengan gerah hati. Beliau fikir menggunakan gerah hati. Okay. Apabila pensyarah tidak bagi markah penuh kepada seseorang pelatih atau pelajar, dia rasa macam gerah hati dia kan hati kita kan macam sedih kan. Jadi dia rasa gerah hati, oh pensyarah itu tak suka dengan saya. Pensyarah itu tak sama tunjukkan sayang kepada berbanding dengan rakan-rakan lain kelas saya. Jadi apabila kita menggunakan pemikiran intuitionist tu, dia memang akan menggunakan pemikiran dari segi gerah hati macam tu. Jadi ayat sekali dari segi pemikiran rasionalis. Okay? Pemikiran rasionalis ni pengembangan teori etika menggunakan logik. Okay? Menggunakan logik. Okay. Biar saya bagi satu contoh. Okay. Dr. Dayah, saya nak tanya. 2 tambah 2 bersamaan dengan berapa? 4. Kenapa doktor kata 4? Sebab saya berfikirkan logik dan itu adalah matematik di mana kita telah belajar dan kita boleh berfikir secara logik untuk mendapatkan jawapannya. Okey, terima kasih doktor. Jadi itulah logiknya sebenarnya. Matematik dia ada dia punya peraturan, dia punya cara kita kira tu. Jadi masa kita belajar sejak kecil sampai sekarang, kita dah tahu dah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau ada individu yang berkata 2 tambah 2 sama dengan 8, jadi dia tidak menggunakan pemikiran logik sebenarnya. Okay? Dia tidak menggunakan pemikiran rasionalis, dia tidak menggunakan pemikiran logik. Okay, jadi apabila kita nak membuat sesuatu keputusan, itu penting juga kita untuk membuat pemikiran logik sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Jadi inilah beberapa contoh Dr. Nitesh dapat berkongsi dengan Prof dengan juga Dr. Lain. Terima kasih Dr. Nitesh dan Dr. Hidayah. Saya sangat suka dengan apa yang anda berdua terangkan kepada penonton-penonton sekalian. Dan sekarang saya mahu menyatakan kesimpulan yang boleh dinyatakan berdasarkan perbandingan keempat-empat aliran ini. Kesimpulannya ialah keempat-empat aliran pemikiran ini dia menawarkan perspektif yang berbeza tentang bagaimana kita sebagai manusia ni memahami moraliti dan etika dalam kehidupan kita. Seperti naturalist ini dia fokuskan kepada penjelasan ilmiah, emotivis ni pula dia menekankan perasaan emosi, intuitionist pula dia mengandalkan kemampuan intuitif iaitu gerak hati, dan sementara rationalist ni pula dia menggunakan akal dan logikal sebagai dasar penilaian moral. Masing-masing ni keempat-empat pemikiran ni dia memiliki kelebihan serta kelemahan sehingga dan ia penting untuk dipertimbangkan dari pelbagai pendekatan, dan daripada perbincangan kini kita dapat lihat nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan moral. Baiklah, sampai di sini saja. Sebelum saya menutup tirai, saya mahu kedua-dua doktor ini menyatakan penutup bagi forum pada kali ini. Mulakan dengan Dr. Dayah. Okay, terima kasih Prof. Izzati. Bagi penutup forum ini, saya ingin katakan adalah marilah kita sebagai seorang individu yang bertanggungjawab untuk merenungkan semula semua pemikiran yang telah dibahaskan dalam forum ini. Jadi setiap aliran pemikiran ni iaitu naturalist, emotivist, intuitionist dan rationalist ni dapat memberikan kita dapat memberikan masyarakat panduan tentang bagaimana kita memahami sesuatu moral dan etika. Jadi kita akan dengan pemahaman keempat-empat pemikiran aliran moral ini, kita dapat meletakkan aliran-aliran ini di tempat yang betul dan dapat menggunakannya dengan bijak. Jadi saya di sini mengharapkan bahawa semua penonton dapat menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan seharian dan mengambil tindakan yang positif berdasarkan nilai-nilai yang telah kami bertiga bincangkan dalam forum ini. Itu sahaja daripada saya.
Baiklah, terima kasih dan saya mahu dengar kata-kata Doktor. Forum ni hanyalah langkah awal dalam eksplorasi lebih dalam mengenai pemikiran-pemikiran moral yang ada. Penting bagi kita untuk terus berbual bicara tentang isu-isu pemikiran moral yang kompleks dalam kalangan masyarakat dengan saling mendengarkan dan memberikan perspektif kita dapat memperkaya pemahaman kita dan menemukan cara penyelesaian yang lebih baik untuk cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebenarnya. Okay, terima kasih Dr. Nitesh dan saya mahu tambah sedikit, keempat-empat aliran ni sangatlah berguna dan dia melengkapi satu sama lain. Jika keempat-empat aliran ni salah satunya tiada, maka kadang-kadang tu pemikiran tu akan menjadi sangat teruk dan sangat buruk. Jadi di sini saya mahu menyatakan saya dan kami semua mahu mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah memberi sumbangan bagi forum perbincangan kali ini. Pelibatan penonton untuk yang melihat forum ini daripada awal hingga akhir ini sangat memberikan kami semangat untuk teruskannya sehingga habis. Jadi semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk anda semua terus belajar dan berkembang dalam memahami nilai-nilai etika atau moral di dunia ini yang sering berubah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua sebab datang. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Nitesh. Terima kasih, Doktor.